Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton di YouTube saya? Terima kasih kerana sudi untuk hadir ke dalam diskusi saya dengan Fakrul Islam untuk surah yang keseterusnya. Dan kali ini kita pilih satu surah yang Nabi kerap baca sebenarnya, Fakrul kan? Kepada para sahabat, iaitulah pada hari Jumaat. Jadi nampak sangatlah surah ini bukan untuk kita menghukum orang, tapi untuk peringatan kepada para sahabat sendiri. Bila saudara-saudari belik surah Al-Munafiqun yang mengandungi 11 ayat pada halaman 594, izinkan saya dengan Fakrul berkongsi beberapa dapatan kami lah untuk membangkitkan semangat anda supaya dapat belajar dengan lebih mendalam tentang surah ini. Fakrul, cuba target satu perkara yang paling kamu rasa berharga daripada surah ni. Saya dulu, satu perkara yang saya belajar daripada surah Al-Munafiqun, keberagamaan ni, beragama ni, dia ada zahir, dia ada batin. Islam ni datang untuk ada batin, namanya rukun iman, dan adanya syariat, ketaatan, kita jelmakan, kita buktikan dalam bentuk rukun Islam. Bila ada salah satu pincang dan cacat, itu adalah penyakit yang boleh membawa kepada nifaq ataupun hipokrit. Na'udzubillah. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam surah Al-Munafiqun ini, kita akan bertemu dengan cerita kumpulan manusia yang ada pada setiap zaman. Bukan hanya Abdullah bin Ubay. Setiap zaman akan ada kumpulan yang menunjukkan dari sudut beragama, mereka akan champion dalam hal zahir. Sebab bila bercakap, wa in yaqulu tasma' liqaulihim, mereka akan menyusun perkataan dengan susunan yang fasih, sedap telinga mendengar. Orang akan kata awak memang memahami masalah saya. Jadi dari sudut zahir, kita boleh lihat macam mana mereka adalah pemidatu dan orang yang pandai menyusun kata sampai boleh memujuk hati. Orang berduka kadang boleh jadi suka dengan ucapan mereka. Itu satu sudut. Tapi semua ni masih lagi aspek kulit dalam hal-hal menyampaikan agama. Juga kita boleh lihat dalam surah ini bagaimana penampilan pakaian mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Bila mereka, sebelum mereka bercakap, mereka akan menunjukkan yang mereka ni somebody. Dari sudut tubuh badan yang kita boleh katakan cantik tubuhnya itu. Dari sudut pakaian, luar biasa dia punya pakaian. Kemudian bila mereka bercakap, kita tak boleh nak lawan sebab nashhadu innaka la rasulullah. Mereka ini akan menjadi penyokong tegar. Mereka sebut di mulut mereka, ya, dengan takbir barangkali, bahkan disebut dalam riwayat-riwayat asbabun nuzul, macam mana Abdullah bin Ubay ini sebelum Rasulullah berkhutbah memang akan berkata, hadza Rasulullah ati'uhu wasma'uhu, dengarlah beliau, berikanlah ketaatan kepada beliau. Jadi kita boleh lihat macam mana rawatan dalam hal keberagamaan sangat ditekankan oleh surah ini, iaitulah tidak boleh berpada dengan ucapan yang cantik perkataan, tak boleh berpada dengan penampilan pakaian yang memukau. Kita ni anak-anak muda khususnya yang mendengar ni, khususnya bila kita masuk nak belajar agama daripada TikTok ke, nak belajar agama di media sosial ke, kita kena jaga aspek-aspek ini. Jangan hanya zahir. Ucapan yang ada sebutan innaka la rasulullah, ataupun ada sebut Rasulullah berkata, kemudian masuk muzik pula tu, belum tentu Rasulullah kata macam tu. Kena semak betul-betul. Dia ada aspek batin, aspek yang mesti dititik beratkan oleh kita, supaya kita tidak jadi kalangan mereka yang mudah terpedaya dan dimanipulasi oleh orang-orang yang berkepentingan, yang masuk dalam agama ini ada kepentingan. Baiklah, itu saya punya cerita. Fakrul, macam mana kamu?
Saya rasa banyak perkara yang menarik lah dalam surah ni Ustaz. Kalau nak kongsi terlalu banyak aku Ustaz. Tapi antara benda yang menarik dalam surah ni, saya rasa surah ni dia cerita tentang perkara yang mungkin hinggap pada kita, iaitulah mungkin pada ayat yang ke-8 ke Ustaz. 8. Ayat ke-8. Bukan 8 Ustaz, ayat ke-9, minta maaf. 9. Iaitulah berkenaan distraction. Iaitulah Allah Subhanahu Taala sebut kita semua ni boleh macam masa saya ikuti seminar, iaitulah munafik ni terbagi pada dua lah. Satu munafik i'tiqadi, yang kedua adalah munafik amali. Munafik i'tiqadi ni yang bahaya lah, iaitulah munafik yang tak boleh selamatkan dah. Betul. Tapi munafik amali ni adalah munafik yang mungkin boleh jadi kepada kita semua. Kita semua mungkin ada sikap-sikap tersebut lah. Dan dia boleh jadi keadaan tersebut adalah kerana kita mungkin distract, kan. Hari ni kita hidup pada zaman the act of distraction lah Ustaz. The age of distraction. Dan distraction yang paling berbahaya bukanlah distraction fizikal, bukan distraction intellectual, bukanlah distraction emotional, tapi distraction spiritual Ustaz. Ini adalah distraction yang paling bahaya sebagaimana disebut dalam surah Yusuf. Allah SWT sebut pada ayat yang kedua, iaitulah sebelum diturunkan Quran, kita semua adalah wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan kita semua ni tak aware, kita semua ni tak tahu jalan nak balik kepada Tuhan dengan selamat. Jadi kita selama ni tahu, kita selama ni suka dengan anak-anak, kita selama ni suka dengan harta, tapi kita tidak sedar anak-anak dengan harta yang kita sangat suka ni, dia boleh menyebabkan kita ini jadi tidak selamat, menyebabkan kita ni semakin jauh daripada Tuhan. Maka pada ayat ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala bukan menyekat kita daripada menyukai harta dan anak-anak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, kerana kesan daripada kita tidak aware, kita terus distract, kita boleh menjadi al-khasirun, kan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kan, Allah tidak menghalang kita untuk suka kepada harta dengan anak-anak, tapi jangan kesan daripada kesukaan kita menyebabkan kita lupa untuk zikrillah. Kan, saya teringatlah bila join seminar ni Ustaz, menarik bila surah ini dia letaknya selepas surah Al-Jumu'ah Ustaz. Cantik. Letaknya selepas surah Al-Jumu'ah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pesan bukan kita tak boleh untuk mencari harta. Kalau kita lihat pada surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kamu nak mencari harta, fantashiru fil ard. Tapi sebelum itu pastikan dalam kamu mencari harta itu adanya pesan supaya dalam mencari harta itu ada zikrillah. Kan, maksudnya adalah dalam kamu cari harta, pastikan kamu cari harta, kamu bertebaran di dunia, ada apa yang disebut sebagai spiritual itu sentiasa membawa Allah. Kan, sentiasa bersama-sama dengan Allah. Jangan ada korun, ada sikap korun, iaitu memisahkan Tuhan daripada setiap pekerjaan kamu. Maka inilah antara kita sebut sebagai munafik amali yang kita bimbang. Kerana munafik amali ni, jika kita membiarkan ia membara dalam diri kita bimbang ia akan membawa kita kepada munafik i'tiqadi lah. Jadi ini adalah satu perkara lah kot Ustaz yang saya lihat, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang mana kesannya dia boleh membawa kepada ayat 10 lah. Kesannya dia akan menyebabkan kita, antaranya kita rasa tak nak infak. Kita rasa macam harta kita tu kita punya sahaja, kan. Yang mana kalau kita lihat pada ayat 10, bila dah mati dirasa, kita sangka bila dah mati kita orang yang dah mati, orang-orang yang kafir ini, mereka nak balik ke dunia, mereka nak melakukan solat, tapi disebut mereka nak infak, kan. Mereka nak melakukan infak. Infak ni antaranya adalah bila mana Allah bagi rezeki itu tidak semata-mata simpan untuk mereka, tapi mereka berikan hikmat daripada rezeki Allah berikan itu kepada orang lain. Maka itulah kot satu perkara lah daripada banyak perkara yang saya dapat daripada surah Al-Munafiqun, iaitulah supaya kita tidak membenarkan distraction, spiritual distraction itu dia mengganggu kita daripada terus memberikan kesan yang baik lah. Cantik. Fakrul, spiritual distraction, saya suka istilah tu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah melalaikan kamu harta benda dan anak-anak kamu dari zikrullah. Perhatikan betul-betul ayat ni.
Allah bukan larang kita daripada berharta dan beranak pinak. Kalau Allah larang, ayatnya akan berbunyi la tulhikum amwalukum wala auladukum. Stop kat situ. Tapi yang Allah Taala sebutkan adalah jangan kamu melalaikan zikrullah ketika berharta dan beranak pinak. Maknanya Allah nak kita kaya. Allah nak kita beranak pinak. That's why bila Fakrul kaitkan dengan surah sebelumnya, cantik. Sebab Allah tak jadikan surah Al-Jumu'ah ni memang 100% spiritual. Sebab ada unsur bisnes kat sini. Iaitulah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullah. So berniagalah, cari kekayaan. Macam mana nak infak? Ayat seterusnya, ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum, kalau tak kaya. So nak infak kena ada duit. So Allah benarkan cari duit waktu pejabat hari Jumaat, tak ada masalah. Tapi ada beza orang kaya tapi hati ingat Allah dengan orang yang namanya korun. Dan ada beza orang yang ingat Allah tapi tidak berniaga. So kita kena duduk kat tengah-tengah. Kita tak ada jadi korun, ya, yang hidupnya tak ada Tuhan, kaya raya tapi menindas. Pada yang sama, kita tak ada jadi orang mukmin yang naif dan tidak melihat kekayaan itu sebagai keperluan. Cantik. Mungkin Fakrul boleh share sekejap lagi. Nifak ni dari sudut bahasa ada apa-apa makna ke selain pada hipokrit? Cuma saya nak share sebelum Fakrul share, kalau Fakrul boleh share yang makna nafkah ni, kalau ada. Saya nak tuan-tuan tengok macam mana menariknya surah Al-Munafikun ini. Dia starting dengan munafik, dia berakhir dengan infak. Perkataan tu pun dah menarik. Nafkah, perkataan yang sama. Nafkah, and then Munafikun muncul di awal surah, datang pada Rasulullah. Dan surah ni berakhir dengan perintah infak, wa anfiqu. Seolah-olah untuk kita nilai, kita ni ada tak munafik amali yang Pak Guru sebut tadi, kita banyak tak infak, kita ada tak perasaan ambil berat pada orang lain, ada tak menyumbang sesuatu kepada orang lain, ada tak sensitivity kepada orang lain di sekeliling kita, ada tak sifat mengambil berat dan sensitif dengan apa-apa yang berlaku di sekeliling kita. Sebab ciri orang nifaq amali adalah sangat mementingkan diri sendiri. Sampai la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan infaklah pada orang muhajirun ni. Ya, kita kena stop infak kat diorang ni. Sebab diorang ni tak reti nak kenang jasa kita, cerita Jahjah versus Sinan tu kan. Seolah-olah harta ni diorang yang tentukan. Seolah-olah nasib muhajirun ini di tangan diorang. So diorang tak selesa infak dan mahu kembali kepada bakhil. Jadi saya nak tuan-puan perhati cantik sebenarnya. Surah ini bermula dengan cerita orang munafik dalam majlis Rasulullah dan orang-orang soleh, para sahabat. Tapi mereka macam tunggul kayu, ka'annahum khusyubun musannadah. Duduk dalam majlis Nabi, tuan-tuan. Bagi tahu saya, ada tak orator yang paling hebat atas muka bumi? Ada tak pentafsir yang lebih baik? Ada tak pentadabbur yang lebih baik? Kalau bukan rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setara orang yang Allah utuskan, the best human being pun ada tunggul kayu, ya, musannadah, ya, bersandar tapi tak langsung mendengar dengan teliti. Umpama kayu, kata Allah, yang tidak ada roh dan tidak boleh diharap. Sebab kayu bersandar ni maksudnya saki-baki daripada pertukangan. Ada kayu lebih yang dah tak digunakan. So orang tak akan pandang ada keperluan kepada kayu berkenaan. Jadi nak katanya permulaan surah ini menceritakan tentang nikmat yang didustakan. Allah hadirkan orang-orang soleh tapi mereka tidak menghargai. Allah hadirkan para ulama dalam bahasa kita, tetapi hidup di akhir zaman ni para ulama pun kita tak boleh nak hargai. Ini antara ciri-ciri nifaq amali, di mana kita langsung tidak terasa hati, tidak rasa sentap dengan tazkirah dan khutbah yang disampaikan oleh para pewaris perjuangan Nabi. Dan hujung surah ini
menceritakan apa nasib yang akan dialami oleh orang-orang yang bencikan agama. Ya, orang-orang yang dia ada dalam majlis Nabi ataupun hadis-hadis Nabi dibacakan, tapi dia tak terasa apa-apa. Nanti dia akan mengalami pertemuan yang kedua. Tadi ni pertemuan yang pertama, pertemuan dengan Rasulullah, tapi tak ambil manfaat, benci Rasulullah. Sekarang ada pertemuan di hujung surah yang kamu juga akan benci, tapi kamu sudah tidak boleh buat apa-apa. Hujung surah menceritakan pertemuan dengan Malakul Maut. Laula akhartani ila ajalin qarib. Saya tak ready untuk semua ni. Boleh tak kembalikan saya kepada dunia? Dan perhatikan penyesalan si mati. Saya, kalau kamu sudi kembalikan saya ke dunia, fa asaddaqa wa aku minas salihin. Saya nak sedekah dan saya nak bersama dengan orang soleh. So masa ni baru menyesal, tak benar-benar mendengar pesan ketua orang soleh Rasulullah. Masa ni baru nak menyesal, ya, orang kata sudah nasi sudah menjadi bubur. Fakruh. Baik. Tadi saya macam teringat satu kata-kata, sebab tadi Ustaz ada sebut tentang yalah, bagaimana iman dengan Islam ni adalah macam agama ni dia tidak semata-mata boleh kita lihat daripada dalaman, dia perlu diserlahkan dengan tindakan. Dan saya teringatlah Al-Farabi ada sebut bagaimana fakulti fikiran dengan fakulti amal ni adalah dua benda terpisah. Sebab kadang-kadang kita tanya-tanya kenapa ada orang yang belajar agama tapi dia masih lagi boleh buat, yelah, kita tengok macam banyak kes kan, macam tu, macam dia belajar agama tapi cakap ni tak macam orang belajar agama kan. Sebab fakulti fikiran dengan fakulti perbuatan dia adalah dua benda yang terpisah. Jadi kita belajar, saya rasa satu benda yang kita belajar daripada surah Al-Munafiqun adalah bagaimana antara benda yang kita belajar daripada surah Al-Munafiqun itu sendiri adalah belum tentu seseorang yang terkesan dengan apa yang dia belajar daripada apa yang dia dengar daripada Quran, luarannya kita nampak macam terkesan, tapi dalamannya dia pun boleh terkesan. Kan ka'annahum khusyubun musanadah, kan macam macam orang-orang yang munafik, sebagai contoh Abdullah bin Ubay, nampak macam terkesan kan. Kalau kita lihat dalam dalam ayat yang ketiga disebut kan, dalika bi annahum amanu thumma kafaru, kelihatannya macam mula-mula terkesan tetapi akhirnya kelihatannya tidak terkesan. Dia macam sebab dia ada dua benda yang tidak synchronize to each other. Sebab tu kalau penting bila mana kita dah belajar sesuatu daripada agama kita dah belajar dapat memahami, penting untuk kita cepat-cepat untuk sinkroniskan dengan perbuatan kita. Kita dah belajar sesuatu, kita kena cepat-cepat belajar untuk segera praktikkan apa yang kita belajar supaya dia cepat-cepat sinkronis to each other lah. Dia tak semata-mata penting untuk kita faham, tapi supaya kita dapat cepat-cepat tidak menjadi sebagaimana apa yang disebut dalam surah As-Saff, iaitu Allah SWT sebut Allah tidak suka orang yang dicakap benda yang dia tak buat. So kalau kita dah cakap sesuatu, kita kena usahalah segera buat apa yang kita cakap. Dan that's why wahyu ni kadang mengalami fenomena 2-3 ayat sebulan. Sebab Allah menyediakan tempoh yang mengajar kita ayat tu bila dah faham, hatta dihayati sekalipun, dia bukan noktah lagi tu. Betul. Dia mesti mencetuskan perubahan pada sikap. So cantik bila Fakru hubungkan lagi dengan surah As-Saff yang selepasnya adalah surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, di mana ada ciri-ciri nifak amali. Di mata quluna ma la taf'alun, kenapa demo tak buat apa yang demo cakap, dan kenapa cakap benda yang demo tak buat. Jadi subhanallah. Itu antara benda lah bila saya teringatlah bila Ustaz sebut tentang bagaimana munafik ini dia sekadar dapat, dia sekadar dengar apa yang dia sekadar nak tunjuk semata-mata, tapi dia tidak terkesan lah dalam diri dan dalam mereka lah. Baik. Bahkan sorry Fakru kacau kamu. Boleh Ustaz. Takut terlupa je lagi. Bahkan Fakru betul. Kita boleh tengok beza pertemuan dengan Rasulullah ayat 1 dengan pertemuan dengan cadangan pertemuan dengan Rasulullah pada ayat 5. Ayat 1 Rasulullah tak minta depa datang. Kami dengan ini mengisytiharkan penyokong kuat Islam dan pendukung perjuangan Rasulullah. Ini Rasulullah. Nabi tak minta buat macam tu, depa pandai-pandai buat. Ayat 5, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, kamu dah buat salah, pergi jumpa Rasulullah. Lawaw ru'usahum, tak nak. Apa hal nak jumpa dia? Aku ni dah
bagi jawatan Perdana Menteri Yathrib pada dia, aku ni dah bantu satukan Aus dan Khazraj dan sekarang korang minta aku sujud pada dia, jangan harap. Tadi kamu yang kata dia Rasulullah, sekarang jumpa Rasulullah untuk minta maaf, ada masalah. So sebenarnya dua bentuk pertemuan yang menunjukkan hati itu tak sama dengan pertemuan yang pertama. Zahirnya sebut syahadah, yang pertemuan kedua ini menunjukkan hati mereka memang benar-benar tidak selari dengan perbuatan diorang. Sinkronis, subhanallah. Jadi itu antara benda yang bila Ustaz sebut di awal tadi, saya macam teringat lah apa yang Farabi sebut lah. Baik, tadi Ustaz ada minta kita share lah. Bila saya rasa antara benda yang penting bila kita explore satu surah, untuk kita faham lah nama-nama surah kan. Sebab bila kita faham nama surah, dia akan bagi kita nampak lah keseluruhan surah ni perbincangannya apa. Dan nama surah ni Al-Munafikun. Dan Al-Munafikun datang pada kalimah nafaqah. Ringkasnya Ustaz, nafaqah ni dia ada 3 maksud lah. Cantik. Ini antara itulah tiga maksudnya. Pertama adalah dia merujuk kepada sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Dan kesan daripada mahal itu, dia akan benda tu cepat habis lah. Semua orang tertumpu kepada benda tu dan akhirnya dia sangat laku. Dan benda ini kita dapat lihat dekat mana dalam surah ini, iaitu pada ayat pertama. Iaitulah orang-orang munafik ini Jual mahal. dia jual mahal. Dia nak bagi tahu betapa berharganya mereka. Cepatlah pastikan kami ini laris. Kan, bagi tahu betapa berharganya, mahalnya kami. Qalu nashhadu innaka rasulullah. Kan, orang lain tak bagi tahu pun yang mereka ini bersama dengan Nabi. Kami bagi tahu. Maksudnya kami ini sangat mahal lah. Kan, so itu yang pertama lah. Seolah-olah barang tu RM10, tapi ditunjukkan betapa hebatnya dijual, digambarkan dan nak habis RM100. Tapi bila orang beli dengan harga 100, bila tengok konten mengecewakan. Ini samalah, seolah-olah saya ni mahal, okey. Tapi at the end of the day mereka hanya tunggul kayu je. Cantik Fakrul, itu yang pertama. Nafaqah sa'ah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Munafikun datang pada kalimah nafaqah, iaitu merujuk kepada satu keadaan mati tiba-tiba, tak expect, tiba-tiba mati. Kan, dan ini dilihat pada hujung surah. Kan, tiba-tiba mati, tak expect untuk mati. Kan, macam keadaan orang munafik lah, yang mana mereka jangka kehidupan mereka panjang lagi. Tiba-tiba mati, malaikat maut datang dan mereka minta untuk dipanjang lagi kehidupan supaya mereka dapat melakukan infak. Itu yang kedua lah. Dan kemudian yang ketiga adalah iaitulah keadaan satu makhluk yang membuat satu lubang dan kemudian dia keluar membuat satu lubang yang lain dekat tempat yang lain. So itu menggambarkan sifat talam dua muka lah. Iaitulah pada ayat pertama sebagaimana yang telah Ustaz sebut, dan juga ayat kelima. Kan, iaitulah dekat keadaan begini, cakapnya begini. Tapi dekat tempat yang lain, bila diajak untuk bertemu dengan Nabi, maka mereka lau tak nak kan. Mereka tak nak, maksudnya dia tak selari lah. Dekat sini kelihatannya macam begini diorang punya stand. Tapi bila pada ayat kelima, nampak tak sinkronis pula dengan apa yang mereka cakap tadi. So kelihatannya talam dua muka lah. Ada dua lubang yang mereka keluar kan. Maksudnya dekat depan Nabi macam ni, tapi dekat belakang Nabi macam ni pula. Begitu. Cantik. Subhanallah, benda ni yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat. So kita kena ambil tahu. Dia panggil linguistic analysis. So kalimah nafaqah ni paling kurang ada 3 makna kebahasaan, dan ketiga-tiga itu terangkum dengan cantik dalam surah Al-Munafikun. Jadi Fakrul selaku penulis Sirajul Munirah yang mungkin tahu serba sedikit tentang pergerakan sejarah Abdullah bin Ubay ni, kenapa Rasulullah tak bunuh Abdullah bin Ubay? Kenapa Rasulullah tak ambil pendekatan marah, tegas? Dia buat hal di perang Uhud. Sepatutnya kat situ dah buka mata dah. Umar sendiri nak pancung kepala dia beberapa kali. Ya. Tapi kenapa Nabi mengambil sikap bertenang, jangan apa-apakan beliau? Adakah ada motif di sebalik tindakan Nabi begitu? Komen. Abdullah bin Ubay ni sebelum Nabi datang lah kan Ustaz. Sebelum Nabi datang, Abdullah bin Ubay ni, dia ni orang yang sebagaimana Allah gambarkan lah dalam surah Al-Munafikun. Allah gambarkan dengan sangat baik sekali. Iaitulah Abdullah bin Ubay ni adalah orang yang dia sangat disenangi oleh masyarakat Yathrib pada ketika itu. Bagaimana apa yang telah pun berjaya dilakukan oleh Abdullah bin Ubay adalah dia telah berjaya menyatukan masyarakat Yathrib.
Kan dia hampir-hampir menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Dan kemudian secara tiba-tiba Nabi datang. Sepertinya macam Nabi merampaslah kedudukannya. Jadi penduduk Yathrib sangat menyukai Abdullah bin Ubay. Jadi bukan calang-calang ahli politik lah ni. Kita duk ingat muka dia ke badan dia tak berapa cantik macam Abu Lahab lah kan. Gemuk. Sebenarnya tu gambaran yang salah. Kalau nak cari pelakon Abdullah bin Ubay ataupun pelakon Abu Lahab, kita kena cari yang paling handsome dan tubuh dia memang tubuh orang pergi gym selalu, six pack. Itu sepatutnya kita faham apa maksud genius politician. Betul. Nak mendamaikan dua kaum yang sentiasa berperang ini bukan mudah. Jadi ciri-ciri ini ada pada Ibnu Ubay and the rest. Dan bayangkanlah kalau Nabi mengambil nasihat daripada Umar Al-Khattab. Yalah, banyak kali dah Abdullah bin Ubay ni buat onar, dan onarnya itu terserlah antaranya dalam perang Uhud dan dalam banyak peristiwa, antaranya kalau membabitkan peristiwa Yahudi buat onar sekalipun, memang terserlah Abdullah bin Ubay ni antara kita sebut sebagai dalang. Dan memang ada bukti-bukti, tetapi dia tak bukti yang, sebab dalam Islam hukumnya kalau nak menghukum seorang, selagi bukti itu tidak seperti, dia tidak begitu jelas, maksudnya tidak ada bukti yang begitu sah, maka Nabi tidak boleh menghukum. Memang dah kita boleh kata macam dah ada sedikit bukti yang menunjukkan Abdullah bin Ubay ni dia sepertinya kita sebut sebagai, kita kata dalang lah, maksudnya orang yang merancang. Tetapi Nabi tak ada cukup bukti, dan para sahabat tak ada cukup bukti, maka tak boleh menghukum. Maka kerana itulah tidak menghukum Abdullah bin Ubay. Maka kerana itulah Nabi tidak menghukum, dan kalaulah boleh dihukum pun tidak dihukum. Kerana kalaulah dihukum, Nabi dalam banyak kalilah Nabi pun sebut kepada Umar bin Al-Khattab, Nabi kata, bagaimana agaknya pendapatmu wahai Umar kalau orang kata Nabi membunuh sahabatnya. Kan, maka itu satu sudut dia akan menyebabkan politik Madinah dilihat tidak stabil. Maka ia satu kebijaksanaan Nabi SAW lah, nak deal dengan kita sebut sebagai musuh dalam selimut sebenarnya. Jadi tak mudah sebenarnya nak deal dengan munafik ni, dia tak semudah nak deal dengan Yahudi. Kita sangka macam munafik ni macam Yahudi. Jadi sebab itulah Nabi tidak membunuh Abdullah bin Ubay, dan kita boleh lihatlah hikmahnya, apa yang approach yang diambil Nabi yang dipandu oleh Tuhan, kelihatannya lebih besar impaknya kepada Abdullah bin Ubay di hujung kematiannya. Betul. Ibnu Ubay ni bukan sikit followers beliau, besar. Di mata ramai orang di Yathrib waktu itu, orang memang nampak dia ni orang yang sokong Nabi. Kita tak ada nak nafi hal itu. Kita tak boleh tengok Ibnu Ubay ni dengan perspektif Umar dan para sahabat sebahagian. Tapi orang yang baru memeluk Islam ni, orang Yathrib lebih kenal Ibnu Ubay berbanding orang Muhajirun. So apa-apa tindakan Nabi, dia ada siasat syar'iyah. Dia ada menolak mafsadah lebih besar. Sebab di hadapan mata, kita boleh guna bahasa netizen waktu itulah yang baru memeluk Islam, dia ni memang tunjukkan nashhadu innaka la Rasulullah. Tiba-tiba Nabi mengambil sikap yang keras. Siapa yang akan simpati pada Ibnu Ubay? Dan siapa yang akan rasa something wrong dengan Rasulullah? So ini kebijaksanaan politik Nabi. Sebab Nabi faham, Quran sendiri sebut, terang-terang dia sebut Rasulullah. Dan satu lagi dia sebut Rasulullah, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Tengok dia punya permainan perkataan dia tu. Dia tahu dalam hal perkataan dia kena hati-hati supaya umat tak boleh hijack dan tak boleh jadikan tu dalil untuk kata dia kafir sebenarnya. Memang dia kafir, tapi kita ni nahkum bizawahir. Kita tak dihukum dengan sarair. Jangan infak kepada orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Kalau dia sebut Muhammad tak apa lagi, tapi sebut Rasulullah, give up terus orang yang nak pukul dia. Baru sebut Rasulullah. Dia sangat tahulah sensitiviti Muhajirin. Dia Muhajirin. sangat bijak dalam penyusunan kata, wa in yaqulu tasma' liqaulihim
Dan Allah sebut pun, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Dia punya kehebatan adalah dia boleh influence others. Fasaddu an sabilillah. Dia boleh menyebabkan orang yang dah beriman lemah iman balik. So Nabi kena fikir 2-3 kali daripada implikasi mamat jahat ni, ya, qatalahumullah ni kepada orang lain. So sampai ahli sejarah kata tindakan Nabi untuk 5 tahun yang pertama, si Raja Munirah kata Madinah defensif, memang dia it's okay. Bahkan di sini leadership yang sebenar, di mana anda tidak buang sekolah budak-budak macam ni, anda stay berdepan dengan dia orang. Tapi memang ada 2-3 kerat munafik telah diambil hukuman dan ukubah disebabkan terang dan jelas depan mata Nabi mereka bersokongkol dengan Yahudi dan terang-terang melawan Islam. Yang tu memang Nabi ambil tindakan. Tengok ya contoh bijaknya Ibnu Ubay. Bila kita balik Madinah, orang yang paling mulia akan menghalau orang yang paling hina. Dia tak mention kita akan halau orang Islam. Dia tak mention orang Yathrib akan halang orang Makkah. Sebab dia tahu itu akan jadi qarinah untuk judge beliau memang kafir harbi. Tetapi dia kata orang yang paling mulia akan menyingkir orang yang paling hina. So kita tak boleh buat apa-apa dengan statement tu. Statement tu sangat, orang kata apa Fagro? Sangat general, double meaning. Siapa makan cili bagi Ibnu Ubay lah, dia terasalah pedasnya. Tapi at the end of the day, memang yang makan cili itu Ibnu Ubay. Dia sebenarnya dengan anak di sini kata, ya abi antal adal wa rasulallahu al-a'az. Dia guna statement ayahnya sendiri untuk menunjukkan ayahnya yang tak betul. Terima kasih semua. Terima kasih Fagro. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fagro.